aku punya style, mana yang aku minat, aku akan buang masa lebih di situ. Mana yang aku tidak minat, aku tidak. So belajar juga, tapi dengan masa sama aku try practice kamera, aku try practice editing. So apa-apa video aku ada, aku try ambil video seburuk-buruk yang aku boleh, dan aku try kasih cantik video tu. Dari first lagi, itu yang sampai sekarang aku tidak pernah belajar tentang storyboard. Podcast Borak Sini. Habis ini kita nak jemput seorang sinematografer. Dia masih lagi muda guys. Rupanya dia umur dia 23. Betul? Oi, ni dia King. Aku panggil dia King. Tapi korang boleh follow dia dekat IG, ada dekat TikTok. King Gold Digger. Mana dapat nama King Gold Digger? Nama tu dapat masa sekolah. So bila saya buat Instagram tu, kan budak-budak. So dia punya pemikiran beza sedikit. So bila saya dapat nama tu, first nama Instagram adalah Alex King. Alex? Ya. Oh, nama you Alex Bukan, nama saya Iskandar Zulkarnain. Mana datang Alex tu? Ada baca yang Iskandar Zulkarnain sama dengan Alexander Alexander the Great ya. So bila Alex King tu, fikir buang Alex, just tambah King Gold Digger. Dari situ nama tu terbawa sampai sekarang lah. Oh, Alex tu Alexander. Inilah dia cinematographer yang buat video music. So mungkin rezeki King lepas ni akan rancak lagi sebab segalanya orang kata dah buka kan. Walaupun COVID masih lagi, tapi King pun dah dia berjaga-jaga ni. Dia datang dari jauh kan, daripada Sabah ni. Betul, dari Sabah. Sabah tapi you selalu berang-alik. Rumah pun ada dekat sini. Rumah dekat sini kan. Sabah dekat mana? Sandakan. King, macam mana you berminat? Macam mana jalan dia masa you sekolah, macam mana? So masa sekolah, biasalah lepas sekolah memang berehat dekat rumah kan. So bila tiada mau buat apa-apa, saya memang suka tengok YouTube. Bila tengok YouTube tu, saya terlintas. Terlintas dengan satu video ni daripada Sam Calder. So bila saya nampak video tu, saya macam terinspire untuk buat video. So masa tu saya ada satu GoPro dengan kamera Nikon, atok saya punya. Saya dengan 4 kawan saya. Antara 4 tu ialah my wife. Antara satu tu. Oh, your wife ni kira berkawan daripada sekolah lagi ya? Saya dengan my wife sudah 10 tahun. Yang sudah kenal lah. Angkatan berapa masa tu? Form 1. Form 1 lagi? 9 tahun ke 10 tahun, itulah. So bila saya try shoot macam best. So saya shoot lagi setiap minggu, setiap hujung minggu, saya akan bawa kawan-kawan saya pergi jalan macam dekat Kundasang, Sepilok, untuk saya shoot saja. Pemandangan cantik Kundasang cantik. So minat you daripada video Sam Calder. Dia memang power. Dia memang power. So banyak orang inspirasi dengan dari dia. Dari dia banyak. Orang Malaysia confirm banyak. Ya. So apa yang menarik video tu? Dia punya transition? Transition, dia punya color. Bagi aku dia punya transition, color. Dia punya story. Kurang lah. Sebab apa yang aku dapat macam inspirasi daripada dia, transition dengan color saja. Tapi aku tengok kau punya transition memang gempak gila. That's why aku macam siapa dia ni? Aku belik kau punya TikTok kan. Tapi lepas tu kau ada buat tutorial. Tutorial. Aku ikut. Tapi sekarang kau jarang buat tutorial tu. Aduh. Sebab bila kau sibuk alasan kau? Sibuk lah. Bukan sibuk kerja tapi sibuk dengan family. So bila my wife mengandung, aku just mau fokus spend time dengan dorang lah. Lagipun aku start jadi paranoid untuk keluar rumah. Sebab COVID. Pernah kena ni kah? Tidak, alhamdulillah. Tidak pernah. Kau takut? Aku takut tu. Ada saudara yang terkesan? Ada. Tapi tidaklah sampai teruk macam mana. Meninggal dunia tak ada lah. Alhamdulillah tidak. Dorang just sakit macam tu, dorang bagi tahu dorang positif. Paling dekat pun dengan kami abang ayah saya. Itu paling dekat lah antara kami semua.
Oi, umur 23 dah ada seorang anak. Ini bolehlah tengok cucu-cucu kan. Betul lah. Best kan berkahwin di usia muda? Ada best tu memang best lah. Sebab kamu ada orang jaga, ada tempat kamu share. Sebab bila kamu seorang-seorang, sebab aku anak tunggal. Oh ya ke? Dari kecil aku memang sendiri. Faham. Ada sepupu-sepupu kawan-kawan. Yang 2 orang tu memang kawan dari kecil lah. Oh, that's why aku pelik. Dia orang punya kawan tu. Kawan muda-muda. Semua satu sekolah lah. Cuma yang macam Cina tu saya kawan daripada sekolah rendah. Macam mana dia orang hire you as a cinematographer? Macam Cik B lah. Cik B untuk video music. Tolonglah tadi. Cerita sedikit. Macam ada orang approach. Macam mana dia orang approach? Yang tolong saya dapatkan projek tu adalah Yoni Boy. Oh, Yoni Boy. Kenal kan? Oh, kau kenal Yoni Aku kenal Yoni Boy daripada Caprice sebelum dia naik lagi. Oh, dulu-dulu kan. Dulu-dulu. So bila Yoni call, dia kata aku mau buat musik video. Tapi dia tidak bagi tahu siapa punya musik video. Dia kata datang studio. Aku akan bagi tahu lagi lanjut. So datang. Yoni keluar. Yoni kata aku balik dulu. Aku kata, kenapa kau balik? Baru datang. Oh, kau punya klien dalam. Aku bilang, sudah. Siapa lagi? Keluar satu manager Cik B. Keluar, aku kata, hai, ya? Oh, ni yang videographer ke? Saya bilang, ya. Sorry, ini musik video siapa? Dia kata musik video Cik B. Semua terkejut. Kau terkejut lah. Terkejut lah. Kau tak expect lah. Tidak expect. Memang itu job yang tidak expect lah. Lepas tu Datuk Seri Vida pun keluar. So dari situ kami plan baru shoot. Tapi music video tu bukan apa tau. Dia trending. Mesti kau rasa macam bangga. Walaupun aku tahu kau tadi kau cakap macam ada part-part yang aku tak puas hati. Betul, macam tu kan. Tapi views dia 5 juta kot. Aku rasa boleh kalahkan yang lain-lain yang kau pernah buat. Apa? Paling banyak aku rasa yang aku pernah buat adalah Sakit. Oh, yang Sakit tu kau buat? Sakit. Dengan Bal. Iqbal? Bal. Lagu BL. Ya, Caprice. Dorang Caprice lah. Berapa views dia? Gila. Sakit banyak, Bal pun banyak. Starting dengan apa? Projek apa? Projek yang first kau buat? Projek first aku. Dengan Nazim lah. Dengan siapa? Nazim Othman. Dengan Nazim? Oh. Mustahil kamu yang Nazim yang kenalkan aku dengan kamu kan? Ya. Ui, Nazim gempak gila. So kau ikut Nazim Nazim banyak pergi travel kan. Yang Nazim tu aku macam wow. Aku just wow. Macam kalau aku ada duit ni aku boleh hire dia. Aku tak kenal lagi siapa kan. Okay, aku follow dia. Oh, memang gempak tapi Nazim pernah pergi mana? Dubai ke? Aku ikut dia ke Bali. Ke Bali? Itu Dubai. Kira macam first big project lah. Tapi dia bayang kau banyak lah. Tidak. Tidak. Tak ada? Oh, kau ikut saja-saja. Dia memang mau bayar. Aku bilang tidak perlu. Ya. Kira macam profile. Boleh kira macam tu atau networking. Tengoklah siapa. Bila dah Nazim tag kau, semua orang pandang wow. Lepas dari Nazim, aku try approach Caprice. Oh, kau approach sendiri? Aku approach sendiri. Kau contact dia? Contact dia. So bila aku dapat dekat apa tu? Contact Caprice. Dari Caprice baru Caprice kasih kenal semua. Macam Zinakal, Yoni Boy, Keklik. Dari situ aku dapat lah. So memang start dari Nazim baru Caprice. Yang lain tu daripada dorang 2 lah. Okay, projek terbaru apa? Projek terbaru musik video orang Sabah. Lepas tu yang baru-baru ni lah esok World Cancer Day. Balik KL ni kira ada satu event kan? Ada satu event. Oh, untuk benda tu lah. Untuk benda tu. Pelancaran dia pelancaran dengan sambut World Cancer Day punya awareness lah. Okay, untuk jadi cinematographer ni apa yang dia orang perlu sebenarnya? Bukan senang walaupun kau belajar tapi kau tak praktik tak boleh jadi juga. Betul. Kamera tu bukan tipulah orang gear tidak matter kan. Tapi yang penting kamu jangan putus asa. Bukan sebab putus asa tidak apa. Sebab bila kamu first saya belajar, memang susah juga aku belajar sebab bila first YouTube bukan ada sama kami. Maksudnya belum ada lagi orang buat tutorial. So apa aku buat? Aku just keluar setiap minggu macam aku cakap tu. Aku shoot, aku edit.
And then So, kau letak mana? Aku letak YouTube, Instagram. Dulu mana ada orang tengok. So dari situ aku try practice. Aku banyak buang masa lah. Buang masa? Ha. Buang masa? Maksudnya aku dekat sekolah bukan orang yang orang kata belajar bagus. Aku punya style mana yang aku minat, aku akan buang masa lebih di situ. Mana yang aku tidak minat, aku tidak. So belajar juga, tapi dengan masa sama aku try practice kamera, aku try practice editing. So apa-apa video aku ada, aku try ambil video seburuk-buruk yang aku boleh, dan aku try kasih cantik video tu. Dari first lagi, itu yang sampai sekarang aku tidak pernah belajar tentang storyboard. Aku tidak tahu pasal story. Kau sebagai cinematographer, adakah kau perlu buat storyboard ataupun orang lain yang akan sediakan? Selama aku kerja, aku jarang ada storyboard. Maksudnya, contohlah musik video kan, 90% yang aku boleh kata tiada storyboard. Aku tanya macam mana reference orang mau, lepas tu aku cari reference aku screenshot YouTube ke Google ke, lepas tu on set baru kami cari apa story tu. So itu yang dia punya, aku suka tu. On set baru improvise. So memang aku dari dulu aku belum pernah belajar pasal storyboard. Itu satu kelemahan besar lah bagi aku. Sebab video, story is king. Bila kau tidak story ataupun kau tidak pandai cerita story, semua hancur. Betul. So aku satu benda tu aku belum belajar. Sebab bila aku start video, aku terus lompat ke transition dengan color. Aku tidak belajar pun story, apa itu story. Kau guna Final Cut Pro ataupun Premiere? Premiere. Okay, untuk Final Cut Pro ni macam aku as a orang kata podcaster dan juga YouTuber biasa-biasa ni okay lah kan. Sebab aku bukannya Premiere ni is like kau nak buat masuk efek apa semua kan. Dia bukan pasal mana ngam mana yang tidak ngam. Dia tengok mana yang kamu selesa. So macam aku start dulu. Aku memang start Premiere Pro. So bila kamu tanya pasal lain punya software, aku memang tidak akan tahu dan tidak akan selesa. So macam kamu kata tadi, kamu selesa guna apa? Final Cut. So bila kamu guna Final Cut, bila kamu tukar pergi Premiere, kamu akan tidak selesa kan? I think nak kena ada masa kot. Mungkin dalam 2-3 bulan baru boleh okay sikit kot. Membiasakan diri. Membiasakan diri pun bukan. Dia macam mana? Selesa lah maksudnya. Selesa. Kau buka tu senang ni. Kamu tahu apa mau buat. Itulah aku malas nak cuba, nak mencuba tu malas. Kan? Dah lah, satu kena beli kan. Kena beli pula. Tapi first aku tidak beli. Aku crack. Aku download macam free semua tu. Aku just edit. So bila aku dapat sudah ada income, then baru aku beli. Sebab sekarang pun aku tengah try untuk tukar dari Premiere ke DaVinci. DaVinci apa pula? Apa kelebihan DaVinci? software DaVinci? Dia punya color grading saja. Color je? Color saja. Aku ingat ke macam kau boleh tambah special effect ke? Special effect semua aku akan buat dekat After Effects. Tapi aku kagum dengan kau punya transition. Okay, transition mungkin penonton-penonton kita nak tahu apa itu transition. Benda senang. Okay, tak apa. Okay, transition dan juga kau punya style. So, transition kan soalnya dekat wayang, dorang cut antara satu footage dengan kedua footage, dorang cut kan? So, bagi aku transition tu adalah bagi cut pertama dan cut kedua bagi smooth. So, smooth, cantik ya. Apa yang aku boleh buat antara first atau kedua punya footage. So, dia ada cut tapi kamu tidak nampak. Itu yang kecantikan bagi aku transition lah. Kamu buat transition pun, kamu boleh buat story daripada transition kamu. So itulah yang first, aku memang terus lompat ke transition. Banyak transition yang kamu boleh buat. Ada masa cut cantik, ada masa kamu boleh letak transition untuk cut tu. Tapi nak senang dalam Final Cut dia ada plugin. Tak senang kau ambil plugin tu. Tapi kau punya transition tu bukan plugin. Lama tak untuk buat transition tu? Untuk satu video, untuk satu ni lah, untuk lagakan video satu dengan video dua tu. Bagi aku sudah 4 tahun kan dalam ni. Mungkin dalam satu transition tu tidak lama. Sebab aku mungkin sudah biasa kan. Sudah biasa kan.
Masking apa semua tu. Bila kau selalu buat, kau akan tahu apa mau buat untuk. Tapi dalam Final Cut Pro aku boleh masking buat macam kau ke? Boleh? Boleh. Boleh. Semua software boleh. Oh, boleh. Boleh. Malas lah nak buat. Tapi cantik gila. Aku macam jealous tu. Aku rasa kena belajar dengan King ni. Sanggup ayah. Gitu. Okay King, susah tak nak jadi cinematographer? Kat mana dia susah punya cabaran dia? Cabaran dia exposekan diri lah. Expose. Expose Macam mana dia. nak exposekan diri? Kau kata kau lambat. Macam kau lambat keluar. Maksudnya orang kenal kau. Aku rasa macam kau usia muda kot. Aku rasa macam kau dah famous tau. Oh, belum. Maksudnya aku macam kau dah pegang nama Caprice kot. Caprice, Nazim, Cik B kan. Cik B tu, okay, untuk Cik B, untuk video Tolonglah tu, berapa hari kau ambil masa? Buat? Untuk shoot sehari saja. Satu hari je? Hari. Okay, satu shoot, satu hari. Editing kau juga? Editing aku juga. Tapi masa shoot bukan aku yang shoot. Aku hire orang lain. Okay. Orang yang shoot. So aku boleh fokus Tapi dengan. Tapi kau ada dekat situ? Aku ada dekat situ. Tapi kau mengarah lah? Mengarah lah. Aku tolong, apa aku boleh tolong. King, kau tak ada berniat nak buat satu short film? Tidak. Saya tidak suka buat short film. Kau tak suka? Tidak suka. Kau suka, jiwa kau video music je? Video music ataupun travel. Travel kau suka? Travel aku suka. Itu yang aku kata bila aku cakap aku slow. Aku betul-betul kena masa COVID. Masa first COVID tu. Itu aku kena. Kau kena apa? Maksud aku punya slow sikit. Slow? Bukanlah slow sikit. Aku slow turun aku habis. rasa macam semua orang akan slow bila COVID. Tapi ada yang bagusnya bila orang yang buat video dekat macam bukan travel, orang boleh buat video apa-apa orang mau. Video aku akan lagi menyela aku rasa bagi aku masa travel. Dan dia baru belum menyela. Kalau aku tanya belajar dari mana? Ada tak kau ambil kursus ke? Ambil kursus tidak pernah. Tapi tak belajar pernah. Dari YouTube. Kau boleh YouTube? YouTube saja semua. Okay, antara inspirasi ataupun YouTuber yang selalu kau tengok selain daripada Sam? Banyak lagi tapi kebanyakannya orang luar lah. Tutorial? Tiada. Aku tengok orang punya, aku balik tengok. Aku ulang tengok? Dia tutorial apa semua? Belajar ke mana? Kadang-kadang tiada tutorial. Serius? Macam masking dulu macam belum famous lagi. Yang famous dulu ada zoom in dengan zoom out. Masa first aku start. Oh my god, yang tu siapa-siapa boleh buat zoom in dengan zoom out. Zoom. Itu api yang masking. Itu first transition yang aku belajar lah, zoom in dengan zoom out. So mana-mana. Tapi aku rasa sekarang 2022 semua tutorial semua ada dekat YouTube kan. King, kalau aku tanya siapakah sinematografi yang terbaik you adore dekat Malaysia? Ada ke? Banyak. Ramai. Siapa? Wah. Namakanlah 3. Aku pun nak kenal, nak tag dia orang. Itu kan yang kau bagi kan? Ada pernah kau bagi kan? Antara nama dalam situ. Antara nama tu siapa? Yang paling famous apa? Sinematografi. Paling famous Aku kalau sebut 3 tu aku susah. Sebut je lah. Bagi aku lah. Bagi aku pertama aku pun lupa nama, tapi yang aku akan sebut antara yang terbaik Safwan. Safwan. Safwan yang Sofian. Bukan yang tu. Yang aku bagi nama, yang kamu ada tag kan dia yang buat tu. video apa? Okay. Kamu ada share post. Aina Abdul punya video. Ada yang buat. Dia yang buat. Ada yang buat. Serius Ada Safwan dia buat. Oh my god. Yang tu taraf international tau. Dia buat. Gila weh. Dia production mana? Dia ada production dia sekarang sendiri. Kalau kau kata yang macam yang showcase Aina Abdul kan. Macam ini taraf international weh. Damn. Okay lagi. Orang kedua, aku tidak pernah follow dia. Tapi bila aku nak bekerja dia, memang lawa. SAS. Nama dia SAS. SAS. SASS. Tapi dia sudah meninggal lah. Dah meninggal? Dah meninggal. Sebab apa? Aku tidak tahu. Dia ada sakit. Lepas tu dia meninggal lah. Tapi hasil dia best. Tapi hasil dia gempak daripada Safwan? Boleh katakan ya. Antara Malaysia, aku tidak tahu macam mana kamu kenal lagu. Aku rasa aku paling bawah. Aku rasa macam,
Dia ni aku kena follow ni. Sumpah. Antara dekat Malaysia aku rasa aku paling bawah. Kau memang humble. Bukan, aku cakap betul. Ini aku cakap betul. Apa yang aku dapat orang follow aku, aku rasa bersyukur lah. Sebab aku tidak sangka orang nampak aku kan. Tapi kalau aku nak sebut satu je, kau kena teruskan konsisten kau buat tutorial dekat TikTok. Tapi boleh jalan. Serius boleh jalan. Konsisten Susah. Sekarang susah. Okay, lah. satu video satu minggu je. Seminggu satu video. Sebab kau dah terbengkalai lah banyak kan. Tengok macam mana video ni. Betul, tadi aku baru subscribe kau punya video dekat YouTube. King and Yani King. King and Yani tu yang first ataupun ada lagi saluran YouTube yang kau buat. Itu je. Dia video-video lama kau tak mana? Video-video lama di Instagram lah. Video-video yang kau buat masa sekolah tu. Instagram. Oh. Ada satu video tu yang betul-betul aku buat memang dari Instagram. King, sejauh mana menjadi cinematographer ni dapat bikin duit? Maksudnya dapat pulangan. Okay, nak tanya upah orang upah kita tu banyak lah. Okay, tak apa King, borak sini habis sini. Range. Apa nanti korang yang nak hire King boleh aku jual King ni. boleh contact dia punya. So okay, tag dia untuk music video dia punya production saja. Range dia boleh dari, tapi starting dari 10 ke atas lah. 10 ke atas. Tapi yalah, kau nak bayar ni lagi banyak upah kan. Kau as a cinematographer kena tahu everything macam lighting, sound, kena tahu everything Kalau bagi aku kerja aku tidak perlu tahu sebab aku hire orang kan. So ada macam lighting, aku hire orang untuk lighting saja. So aku tahu, aku datang on set, aku tahu semua sudah settle. Aku datang, aku boleh shoot, aku boleh terus shoot. Okay, aku nak tanya, lighting studio aku ni okay? Kau nak gelak kan? Bukan. Okay. Apa yang aku patut tambah ataupun aku patut delete? Padam ni tak perlu. Okay. Ini jujur to be honest. Jujur. Sebab ini podcast kan? Ini podcast. Podcast aku rasa lampu begini pun okay. Tapi nak kalau apa vlog ke nak kena ada ni juga kan. Cuma something. Kalau boleh lampu tu jangan ada yang macam kalau perasan ada shadow kan bawah sini. Sebab lampu dari atas kan. Atas. Ini lah masalahnya. Tahu berarti. That's why aku tambah yang ni. Mana tahu kamu punya studio membesar kan. Pernah kena tipu oleh klien? Tipulah orang Malaysia, videographer Malaysia tidak pernah kena tipu oleh klien. Serius lah, aku kena tipu. Pernah tipu maksudnya tak bayar? Tidak bayar. Bila deal satu, bila habis shoot, tiba-tiba deal kedua muncul. So, contohlah maksudnya, deal pertama minit 1 video. Tiba-tiba ada muncul deal kedua. Video kena 2 minit ataupun 3 minit. So, apa yang kami deal pertama, kami sudah shoot khas untuk seminit tuh. So, bila dia tambah lagi untuk deal baru, susah lah mau edit untuk deal kedua. So, salah faham, semua itulah. Kesian dong, kena tipu semua. Tapi kau jenis yang macam kira lah. Kira macam kau budak baik kan. Kau banyak melatah macam perang, macam memberontak kau lawan balik Saman aku saman. See you in court lah. Tidak. Habis tu kau buat apa? Aku tak apalah. Macam tu je. Tak apa, kau khianati aku, kau karma is real guys. Okay, aku tengok kau punya perkembangan, kau suka gadget betul tak? Apa tu? Kau suka gadget. Betul. Kamera, everything. Tapi kau bagus sebab kau ada ilmu. Macam mana? Tak macam aku kan. Aku ada kamera. Tengok rujuk kat budak-budak juga. Tengok. Aduh, aku geram betul. Tapi aku macam berminat nak belajar tapi dah tua kan. Bila dah tua ni kita rasa macam, kenapa aku tak belajar benda ni dari dulu lagi kan? Pak kau pun guna ni Shure SM7B. Ini legendary bro. Gila. Kalau dah beli, better beli yang terbaik, betul tak? Benda ni pun ada Procaster Pro. Yang ni kau FX3 tak ada? FX3 aku tak ada. Aku rasa nak beli, mesti target sebab lah. Sebab aku punya kerja, aku shoot video juga, tapi aku pernah shoot foto juga. So untuk personal aku memang shoot foto. Foto dan video lah. A7S3.
Sebab bila aku beli nanti, kalau aku beli FX3, dia punya foto 5 megapiksel saja. Ui, King, nak tanya yang pasal kamera, yang paling latest yang paling keempat for you Paling keempat? Yang paling keempat for you, yang terbaik untuk setakat ini. Kalau nak beli kamera, beli yang mungkin kau tak ada, tapi bagi kau akan beli ataupun kau rasa memang terbaik kamera setakat ini. Kamera apa? Bagi aku kamera yang terbaik setakat ni Sony, Canon Sony ke? lah. Sony. Yang terbaru A7S4 A7 IV. A7 IV. Tu aku rasa macam sama je A7 III. A7 IV dengan A7 S3. Okay, Sony ada 3 kan? S, R dengan kosong. S untuk video, R untuk foto, yang kosong tu hybrid. Hybrid ni macam mana pula? Hybrid ya? Hybrid lah. Dia boleh foto, dia boleh video. Dua-dua. Dia so, dua. Macam ni tak. Ini S maksudnya video. Bila S ni untuk video. Bila hybrid, dia punya video quality cun, foto dia pun cun. Yang ini video quality cun, foto dia tidak cun. Foto hampir. Tapi still cantik Boleh guna untuk social media lah, tapi tidak boleh print lah. Your latest gadget apa dia yang baru beli? Latest? Yang latest kau beli? S3 lah juga. Mana? S3 juga. S3? Kau baru beli? Baru beli. Okay, lens aku selalu nak refer dengan kau pasal lens. Okay, lens untuk vlog, macam mana kita nak tentukan itu terbaik untuk kita? Wide angle lah. Wide angle lens. Better beli yang wide angle lah. Better wide angle lens. Tapi benda-benda ni semua mahal lah. Okay, mahal dia kat mana? Bagi King, kenapa dia mahal sangat? Tidak tahu. Soalan je. Okay, sekejap lagi part tu kita interesting sikit, sebab aku first time nak buat reaction untuk trailer The Assistant lakonan Hairul Azrin dan juga Adil Futra dan beberapa orang lagi. Yang penting arahan daripada sutradara Adrian Tay. Kenal Adrian Tay? Tidak. Sorry. Kau filem jarang-jarang Filem aku lah. Apa-apa pasal filem aku tidak. Tapi aku selalu buat premier filem. Kau boleh datang nanti. InsyaAllah boleh. Tapi aku tahu kau tak suka filem. Orang sepatutnya kau mesti macam cinematographer, kau kena tengok filem. Aku baca semua. Aku baca macam artikel. Kau nak jadi cinematographer yang terbaik, kau kena refer kepada filem juga. Bagi aku dia punya prinsip, setiap orang lain dia punya cara untuk belajar lah. So ada yang suka tengok wayang, ada suka tengok filem, lepas tu belajar dari situ kan. Ada yang tidak suka filem, ada yang suka musik video. Ada yang tidak suka dua-dua tapi diorang suka shoot komersial. Itulah. Dia setiap orang lain dia punya cara. Mungkin ada istilah-istilah dalam kamera ni yang basic untuk you guys semua, macam ISO. ISO ni apa? King, kalau kita nak bagi tahu dia orang. ISO. Paling senang aku explain ISO, bayangkan macam torchlight saja untuk torchlight. Lagi kamu tinggikan ISO, lagi cerah. Tapi dia punya side effect, lagi tinggi kamu buka ISO, lagi dia dipanggil noise dia keluar. So macam berpasir lah. Tidak elok lah, nampak buruk lah dia punya video. Tak guna A7S3 ni, yang bagusnya walaupun gelap, cara kita pergi tepi pantai waktu malam, pasang yang paling tinggi kan, dia boleh nampak and then dia tak banyak noise. Sebab dia ada apa dia, dual native ISO dia panggil. Tadi macam setting dalam ni sebenarnya kita boleh set macam tadi kan. King ajar aku macam mana nak set kamera ni untuk senang kita shoot. Macam tadi S-Log3. So selalu kita guna S-Log3 lah. So aku kalau lepas ni, kalau aku pergi mana-mana, aku guna yang setting yang ni je. Tak payah nak guna setting lain dah. Tidak perlu. Sebab bila kamu shoot dekat macam sekarang ni, flat color profile, lagi senang kamu color grade. So bila kamu letak light kan tadi yang panggil light, preset semua tu, dia tidak nampak macam kartun lah. Okay, Kim, misal katalah aku pergi besok lah, aku pergi event, bukan suasana macam ni tau, mungkin gelap, so aku still guna tu juga. Saya samakan prinsip yang macam tadi, biar dia turun sudah. Tapi samakan prinsip plus 1.7 atau 2. Kena make sure. Ini 0.7 okey ke? So nanti masa kamu color dia akan gelap lah. Dia gelap kan? Dia akan gelap. Tapi aku guna LUT. LUT tu. LUT lepas tu aku dia akan menggelap lah. Lagi. Kamu kena control lah. Control lah. Tapi bila kamu dapat 1.7 dia kira macam
perfect lah dekat situ. Dia punya sweet spot. Macam aspect ratio ni kita punya ni lah bentuk kan. Betul. Bentuk filem tu. Potret. Apa lagi yang dia orang kena tahu? Aperture apa semua. Aperture, shutter speed, white balance. Paling penting tu lah. Shutter speed, ISO, aperture dengan white balance. Biasanya, okay, aku nak tanya kau sebab biasanya dia orang akan pegang cut untuk white balance. Betul. Tu macam mana sebenarnya? Itu just untuk bila masa kamu edit, kan? Sebelum kamu letak color grade, kamu set white balance tu dengan cut tu. Cut tu. So bila kamu set putih, dia akan jadi natural lah, natural punya color. Tapi bila kamu pergi select biru, dia jadi huru hara. So banyak kan filem guna yang white balance cut tu, grey cut ya dia panggil, aku pun tidak tahu. Tapi aku tidak pernah guna lah. Dia just untuk cari white balance tu. Pengalaman pelik setakat ini dekat set mungkin kau gelap. Pengalaman paling pelik. Aku rasa macam kau punya job tak banyak malam kan? Ada pengalaman pelik yang nak dikongsi. Masa kau pergi Bali okey ke? Pergi Bali dengan Nazim tu semua smooth. Kecuali malam terakhir. Ada apa? Itulah dia punya vibe kurang sikit. Vibe apa? Suasana macam kau boleh rasakan lain sikit lah. Situ je. Mungkin terlampau berseronok kan, teriak-teriak mandi. Kau parti-parti. Tidak parti. Okey lah, akhir sekali lah pesanan untuk semua penonton-penonton yang nak jadi sinematografer ni, apa yang diorang perlu buat, ataupun pesanan daripada King lah untuk penonton. Untuk aku jangan compare diri sendiri dengan orang yang sudah start 10 tahun yang lalu. Tengok kau kan, walaupun kau dah baru bermula, tapi sebenarnya kau dah macam dah ada jalan lah kan? Belum ada lagi. Dah habis tu kau dah boleh duduk dekat KL apa semua kan. Okey lah. Dia macam apa? Alhamdulillah. Aku dapat duduk KL bukan sebab kerja aku. Apa? Kenapa? Parents yang support. So bila dapat support tu okey lah. Tapi at least satu kejayaan lah kan. And then dapat rezeki, dapat anak pun rezeki juga kan. Apa nama anak? Comel dia? Ariana. Comel. Thank you. Bila nak tambah anak baru? COVID dah. Okay guys, kita jumpa di bahagian kedua. Kita nak tengok trailer The Assistant bersama dengan King Gold Digger. Follow dia dekat IG King Gold Digger.